Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu, sentiasa menambahkan ilmu dalam diri kita. Dan Allah Taala bagi taufik untuk kita berusaha untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita. Ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang untuk mendengar kalamullah, kalamur Rasul, yang mana ini adalah satu perkara yang sangat-sangat besar. Kalamullah, kalamur Rasul, perkara satu antara amalan-amalan yang mana boleh melembutkan hati kita. Dengar Al-Quran, dengar hadis Nabi SAW, ia boleh melembutkan hati kita. Jadi pada petang ni kita akan membicarakan hadis yang ketujuh daripada kitab Matan Arba'in Imam Nawawi. Hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Iaitu mengenai agama, tajuknya ialah agama adalah nasihat. Kita dengarkan hadisnya. An Abi Ruqayyata Tamimin ibni Dari, Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim rahmatullahi alaih. Daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama adalah an-nasihah. Kami bertanya, untuk siapa? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah, kitab-kitabnya, rasulnya, dan bagi para imam-imam muslimin dan seluruh muslimin, yakni selain daripada a'immatul muslimin. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana meriwayatkan hadis ni, dan mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, dan ada juga riwayat daripada Imam Bukhari dengan lafaz yang berbeza. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman mengenai bab keterangan bahawa agama adalah an-nasihah, iaitu nombor hadisnya 55. Hadis yang ke-55 daripada Kitabul Iman dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ia merupakan di antara hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja. Mana yang riwayat ini, yang betul-betul yang lafaz ini adalah daripada Imam Muslim. Adapun daripada Imam Bukhari lain sikit. Mana kat sini cuma Imam Bukhari dia tidak bawa dalam kitab sahih, tapi dalam kitab yang lain. Cuma hadis ini dalam sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja. Imam Nawawi rahmatullahi alaih berkata, tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sahih Bukhari, begitu juga dalam Sahih Muslim, melainkan hadis ini. Yang mana dalam kitab Sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari
radhiyallahu anhu hanyalah hadis ini sahaja yang dibawa oleh Imam Muslim. Cuma ada juga sebenarnya ada juga hadis yang daripada Tamim Ad-Dari ni mengenai hadis Dajjal. Hadis Dajjal. Tapi yang dalam sahih hanyalah hadis ini ni. Ad-dinun nasihah ini. Dan di sini diriwayatkan dia daripada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni siapa? Mari kita tengok, kita dengar sedikit tentang seorang sahabat yang namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Nama beliau ialah Tamim bin Aus Ad-Dari. Iaitu Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Juzimah ataupun Juzaimah Ad-Dari Al-Lakhmi Al-Falastini. Iaitu beliau dinisbahkan dengan tiga nisbah di situ. Itu Ad-Dari, Al-Lakhmi dan Al-Falastini. Dan nisbahnya ialah kepada Ad-Dari, iaitu nisbah kepada salah seorang daripada moyangnya yang bernama Dar. Dan Al-Lakhmi nisbah kepada Lakham. Nisbah kepada Lakham ialah salah satu daripada keturunan Ya'rub bin Qahtan. Dan beliau dikunyahkan dengan nama Abu Ruqayyah. Dan beliau dilahirkan di Palestin. Dan beliau ni satu orang rahib dan satu orang abid. Beliau ni sebelum ni beragama lain, sebelum datang berjumpa dengan Nabi, beliau belum lagi memeluk Islam. Beliau datang Madinah baru memeluk Islam. Dan zuriat Tamim Ad-Dari masih lagi, atau keturunan Tamim Ad-Dari ni masih ada di Khalil. Di Khalil ni salah satu kampung di Palestin. Satu kampung di Palestin. Sehingga ke hari ini. Maknanya keturunan dia masih lagi ada. Iaitu yang mana yang berketurunan At-Tamimi. At-Tamimi ni masih lagi ada di sana. Keturunan Tamim Ad-Dari. Dan telah tersebarlah cabangan-cabangan daripada At-Tamimi ni di Nablus dan Junain, Yafa dan bahagian di timur Jordan. Mana ada lagi keturunan-keturunan dia. Kerana dinasabkan Alul Majali, kata kadang-kadang boleh dinasabkan dengan Al-Majali. Maka kat sini At-Tamimi ni pun ada, masih lagi ada di kawasan-kawasan yang tadi itulah, di Palestin, di Jordan dan sebagainya. Masih lagi ada keturunan dia. Okay. Dan bila beliau masuk Islam, Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau dahulunya sebelum Islam beliau beragama Nasrani. Di mana beliau telah masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah dan beliau tinggal di Madinah. Lepas pada masuk Islam duduk di Madinah begitu lama sehingga beliau berpindah ke Syam selepas berlakunya kesyahidan Sayyidina Uthman bin Affan. Berlakunya kematian Uthman bin Affan. Lepas pada tu beliau berpindah ke Syam. Beliau duduk Madinah bila mana datang ke Madinah, meluk Islam, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wafat, maka dia tinggalkan Madinah, dia pindah ke Syam. Beliau
sempat berjumpa dengan Nabi SAW dan beliau juga meriwayatkan daripada Nabi beberapa bilangan daripada ahadis. Maknanya ada juga riwayat-riwayat hadis daripada beliau. Yang masyhur adalah hadis tentang Dajjal. Dikatakan beliau ni adalah orang yang mana pernah bertemu dengan Jassasah, yang dikatakan satu makhluk yang mana yang dikatakan dia akan keluar pada akhir zaman. Jassasah. Banyak riwayat lah. Mana riwayat banyak penceritaan daripada Sayyidina Tamim Ad-Dari. Dan beliau banyak juga beliau juga pernah menyertai ghazwah bersama Nabi SAW. Dan juga antara sifat-sifat beliau yang masyhur, beliau ni adalah sangat rajin beribadah, dan banyak ibadah dia. Dan orang yang banyak bangun malam, yang banyak baca Quran. Mana beliau ni adalah ada sifat wara'. Dan diriwayatkan bahawasanya beliau ni datang ke Syam untuk berniaga bersama Adi bin Badak. Maka telah datanglah Budail bin Abi Maryam membawa barang dagangannya, dan bersamanya ada satu bekas daripada perak. Lalu Budail telah sakit dan dia mewasiatkan kepada Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badak ni, wasiatkan ada satu bekas dan perintahkan mereka untuk sampaikan bekas tersebut kepada keluarga dia. Lalu beliau telah jual bekas tadi. Jual bekas tadi, harga dia 1,000 dirham. Kemudian beliau telah bahagikan. Maka tak kala beliau telah, dia jadi barang, dia beli barang. Jadi barang-barang dagangan tadi dijual, jual barang-barang dagangan Budail tadi, dan dia punya hasilnya dibahagi dua. Maka apabila beliau telah sampai kepada keluarga Budail bin Abi Maryam ni, beliau serahkan apa yang ada bersama dengan mereka. Tapi mereka tak serahkan bekas tu tak ada bersama dengan mereka. Maka tak kala Tamim Ad-Dari telah masuk Islam, beliau telah pergi kepada keluarga Budail dan beritahu benda yang dengan apa yang telah berlaku. Maka dia telah ganti balik. Dah ganti balik harga bayaran daripada bekas perak tadi kepada keluarga mereka. Bagi bayar dengan harga 500 dirham. Ini sebagai kisah lah, kisah-kisah. Dan juga diriwayatkan hadis daripada Tamim Ad-Dari ni banyak. Telah diriwayatkan daripada hadis dia, banyak hadis ni telah diriwayatkan, dan ramai sahabat telah meriwayatkan hadis-hadisnya, dan juga banyak tabi'in yang riwayatkan hadis daripada beliau. Faqad rawaha adadun minas sahabati wat tabi'in wahum, iaitu antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Syahr bin Hausyab, Kasir bin Murrah, Zurarah bin Abi Aufa, Ruh bin Zimba', Salim bin Amir, dan selain daripada mereka. Ramai sahabat-sahabat yang riwayatkan hadis daripada yang ambil hadis daripada beliau. Dan antara masyhurnya Sayyidina Tamim Ad-Dari ni, beliau adalah orang yang pertama bawa pelita. Orang yang pertama bawa pelita masuk dalam Masjid Nabawi. Sebelum tu tak ada. Sebelum daripada tu tak ada pelita. Sebelum daripada Tamim Ad-Dari bawa masuk pelita dalam masjid, sebelum tak ada. Jadi waktu malam tu gelap. Waktu malam tu memang gelap. Yang mana sebab tu ada hadis yang mana, ada kisah yang mana orang munafik ni, dia tak akan datang waktu isyak dengan waktu subuh. Sebab waktu tu waktu gelap dan orang tak nampak. Dia akan datang waktu yang mana boleh nampak je. Orang nampak dia datang. Kalau orang tak nampak dia tak datang. Maknanya waktu gelap gelita dia tak datang sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Jadi
Lepas Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah orang yang awal-awal yang bawa pelita. Orang yang menerangkan dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dia orang yang memikirkan bagaimana masjid akan diterangkan dengan dengan lilin dan pelita, lilin dengan minyak minyak zaitun. Dan wafatnya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu selepas beliau berpindah daripada Madinah ke Syam, beliau tinggal di Palestin selepas kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan beliau wafat di sana. Ini wafat di Palestin. Dan beliau wafat itu pada tahun 40 Hijrah. Dan kuburnya berada di satu kampung kata Bait Jibrin di Madinatul Khalil, satu bandar Khalil di Palestin. Itu secara ringkaslah tentang sahabat yang namanya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Okay, sekarang ni kita masuk kepada perbahasan hadis. Yang mana hadis ini begitu penting. Hadis ini dikategorikan sebagai jawami'ul kalim. Hadis ni yang dikategorikan sebagai hadis yang jawami'ul kalim. Dia pendek, dia ungkapan yang ringkas tetapi mengandungi makna yang padat. Di antara kehebatan Nabi SAW, Nabi SAW kata-kata baginda adalah satu, kadang-kadang kata-kata tu pendek je tapi mengandungi makna yang begitu luas. Makna yang begitu luas. Contoh dia macam ada satu hadis yang masyhur, kata al-hajju arafatu. Haji itu ialah Arafah. Kalau kita terjemah haji itu ialah Arafah, maka kalau dari segi bahasa Melayu, kalau kita orang Melayu susahlah. Mana kita kata haji itu Arafah, mana kita faham haji itu Arafah saja, tapi tak sebenarnya. Maka sini dia ada makna hasar. Ada makna hasar. Bila kata ad-dinun nasihah, agama itu adalah semata-mata nasihat. Kat sini dia terjemah semata-mata, dalam terjemahan yang lain panggil kata ad-dinu an-nasihah. Kebiasaannya ad-dinu an-nasihah. Kat sini dia sebenarnya dia adalah mubtada' dan khabar. Jadi mubtada' dan khabar, biasanya khabar akan nakirah. Tapi kat sini khabarnya adalah ma'rifah. Dia kata ad-dinu an-nasihatu. Jadi menunjukkan satu perkara yang khusus. Dia menunjukkan sesuatu perkara yang khusus. Kata ad-dinu an-nasihah. Agama ni keseluruhannya adalah nasihat. Jadi dia ada makna kata dalam bahasa Arab panggil makna hasar. Makna semata-mata, makna terhad. Hasar ni terhad, makna tu terkhusus. Tapi kalau kita belajar hasar ni maknanya keterbatasan sesuatu tu dia ada dua. Satu, terbatasnya secara hakikat, memang hakikatnya itu sahaja, tak ada lain. Tapi ada juga keterbatasannya dia panggil hasar idafi. Hanya sebagai idafi, dia bukan hakikat tapi idafi. Maknanya dia terbatas tapi dia bukanlah dia sahaja yang terbatas, ada benda-benda lain sekali yang termasuk bersama dengan dia. Jadi kat sini agama itu adalah nasihat. Yang mana kalimah ini pendek, yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jawami'ul kalim ini adalah sifat antara kelebihan baginda SAW, dan mana ianya terdiri daripada kalimah-kalimah yang ringkas tetapi mempunyai berbagai makna dan faedah yang agung, faedah yang besar. Sehingga kita dapati keseluruhan hadis Rasulullah SAW dan hukum hakam syariat sama ada usul maupun furu' termasuk dalam hadis ini.
Maknanya dia walaupun pendek tapi banyak perkara yang terkandung dalam perkataan tersebut. Banyak perkara yang terkandung dalam perkataan an-nasihah itu. Bahkan termasuk di bawah makna satu kalimah sahaja yang disebut dalam hadis ini, iaitu untuk wali kitabihi, untuk kitabnya. Mana kata lepas qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Mana kalau kata li kitabihi itu pun sebenarnya dah termasuk banyak perkara. Kan furu' usul furu' dan apa banyak segala urusan agama semuanya terkandung dalam Al-Quran. Dah terkandung dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perkara yang berkaitan dengan i'tiqad. Oleh itu, seseorang itu beriman dan beramal dengan kandungannya sesuai dengan tuntutannya, maka sesungguhnya dia telah menghimpunkan syariat secara total, ini secara keseluruhan. Maknanya bila satu orang tadi dia beramal, dia beriman dengan Quran, beramal dengan Al-Quran, maka seolah-olah dia telah beramal dengan keseluruhan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitab min syai'." Tiadalah kami tinggalkan di dalam kitab itu sesuatu pun. Tak ada sikit pun yang tertinggal daripada syariat, melainkan semuanya ada dalam Al-Quran. Kerana itu para ulama telah berkata, pusingan Islam bergerak di atas paksi hadis ini. Maknanya Islam itu sebenarnya berdasarkan hadis ni. Maknanya ad-dinun nasihat ni terkandung segala perkara dalam syariat. Segala perkara dalam syariat. Mana hadis ini sangat penting sehingga menjelaskan yang mana terbenanya dan tegaknya agama adalah dengan nasihat. Tegaknya agama itu dengan nasihat. Okay. Sekarang kita tengok dalam perkataan hadis. Kata ad-dinu. Ad-dinu memberi makna agama. Tapi ad-dinu dia datang dengan lafaz alif lam. Alif lam ni pun dia ada alif lam jinsi, alif lam istighraqi, ataupun alif lam ahdi zihni. Kat sini boleh kita memberi makna alif lam lil ahdi zihni. Alif lam lil ahdi. Maksudnya disebutkan alif lam kerana perkara tersebut sudah maklum. Bila sebut agama, maknanya yang kita faham adalah agama Islam. Bila sebut agama, maksud dia adalah agama Islam. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, innad dina 'indallahil Islam. Maknanya sebenarnya hakikat agama yang sebenar itu ialah Islam. Ataupun boleh kita memberi ad-din tu memberi alif lam jinsi. Alif lam jinsi. Agama iaitu agama Islam, maksudnya tiang dan tonggak agama ialah an-nasihah. Maksud dia Islam ni ialah ad-din lah. Dia satu benda, satu orang kata apa? Tonggak. Ad-din. Agama. Agama Islam ni dia punya tiang dan tonggaknya adalah an-nasihah. Okay, an-nasihah. Kat sini apa makna an-nasihah? Yang pertama, an-nasihah ialah ia merupakan satu kalimah yang menggambarkan tentang perasaan inginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati disebabkan nasihat yang diberikan. Itu maksud an-nasihah. Sebagaimana dalam bahasa Arab, pengenalan ataupun definisi an-nasihah itu ialah an-nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hazzi lil mansuhi lahu. Makna dia adalah satu kalimah yang jami', yang mana maknanya ialah mendapatnya bahagian, mendapatnya manfaat bagi orang yang dinasihatkan untuknya. Maknanya ataupun dalam satu makna yang lain ialah iradatul khairi lil ghairi. Iradatul khairi lil ghairi. Itu makna an-nasihah. Itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Bila kita sampaikan sesuatu pesanan, bila kita sampaikan sesuatu peringatan kepada seseorang,
maka bila kebiasaannya kita inginkan kebaikan daripada orang tersebut. Kita bagi nasihat. Kerana an-nasihat tu dia makna dia luas. Tak sama macam nasihat dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu nasihat ni memang dia memberi makna bagi nasihat. Tapi kalau nasihat dalam bahasa Arab makna dia luas. Nasihat dalam bahasa Arab makna dia luas. Maknanya an iradatul khairi lil ghairi atau iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menginginkan kebaikan bagi orang yang disampaikan nasihat kepadanya. Dan juga nasihat ni juga dia diambil daripada perkataan daripada lafaz nasahar rajulu thawbahu idza khatahu. Maksud dia seseorang itu menjahit bajunya. Seseorang itu menjahit bajunya. Maksud dia nasihat daripada lafaz nasaha yang memberi makna menjahit. Menjahit. Dan kat sini ulama mereka menyamakan perbuatan orang yang bagi nasihat itu pada apa yang ia inginkannya daripada kebaikan bagi orang yang dinasihatkan untuknya itu. Dia samakan sebagai bagi orang yang mana menutup segala lubang dan koyak-koyak pada baju. Maknanya dia nak mengelokkan sesuatu barang. Maka ditashbihkanlah nasihat itu bila satu orang tadi bagi nasihat supaya apa? Dia menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada orang yang diberi nasihat. Dan juga boleh juga dikatakan an-nasihatu itu diambil daripada lafaz nasahtul asala, iaitu apabila seseorang tadi dia membersihkan madu daripada benda-benda yang bercampur dengan madu. Maknanya dia tapis. Maka bila kita kata an-nasihah itu maksud dia apa? Maknanya dia menapis atau menulinkan perkataan itu daripada perkataan-perkataan yang buruk. Dengan seperti dia samakan macam orang yang menapis madu daripada benda-benda yang bercampur. Benda-benda campuran-campuran lain yang ada dalam madu tadi, maknanya benda hampas-hampas semua dia tapis supaya nampak madu tadi tulen. Kosong. Maknanya jadi bersih. Macam itulah perumpamaannya. Mana orang yang biasa kalau kita nasihatkan satu orang, maka kebiasaannya kita ingin orang tu kebaikan. Ingin orang tadi jauhkan daripada keburukan. Jauhkan diri daripada keburukan. Mana sebab itu an-nasihah ini satu perkara yang penting lah. Yang mana dengan lafaz ini merangkumi keseluruhan perkara-perkara. Keseluruhan perkara dalam agama ni berpaksikan daripada hadis ini. Qulna liman. Maka kami bertanya, ini para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, an-nasihatu liman. Nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk siapa? Maka Nabi SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Nasihat itu untuk Allah dan untuk kitab-kitabnya dan untuk rasulnya dan untuk imam-imam muslimin, iaitu wali a'immatil muslimin, iaitu pemerintah-pemerintah orang Islam. Wa ammatihim, dan juga orang-orang Islam keseluruhannya. Ini selain daripada a'immah, selain daripada pemerintah-pemerintah. Okay. Kemudian diteruskan kat sini perinciannya. Nasihat itu lillah, an-nasihatu li kitabillah, an-nasihatu li rasulillah, an-nasihatu li a'immatil muslimin wa ammatihim. Maka kita lihat kat sini Nabi SAW menjawab yang pertama ialah an-nasihatu
lillah. Mana bila sahabat tanya nasihat untuk siapa? Pertamanya ialah nasihat lillah. Nasihat untuk Allah. Apa maksud an-nasihatu lillah? Kata an-nasihah untuk Allah ialah dengan apa maksud nasihat untuk Allah? Ialah dengan kita beriman kepada Allah. Maknanya kita menginginkan kebaikan lil ghairi, maksud dia li nafsihi. Bila kata menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihatkan. Maknanya satunya yang menasihatkan tu kita kepada orang lain. Dan satu lagi yang menasihatkan itu ialah Allah, dan yang menerima nasihat itu adalah kita. Maka kita juga bagaimana Allah Ta'ala menginginkan kebaikan daripada kita, maka ialah dengan kita beriman kepada Allah. An-nasihatu lillah itu yang pertamanya ialah beriman kepada Allah dan menolak kesyirikan terhadapnya serta tidak mengingkari sifat-sifatnya. Tidak mengingkari sifat-sifatnya. Mana beriman, iman dengan iman yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diberitahu di dalam kitabnya dan di atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan kita mengikhlaskan ataupun menulingkan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan menyifatkannya dengan sifat-sifat kesempurnaan, ketinggian dan menyucikannya daripada segala kekurangan. Itu juga adalah makna nasihat lillah. Dan begitu juga ikhlas dalam beribadat kepada Allah, melakukan ketaatan, menjauhkan diri daripada maksiat, dan juga al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, iaitu mengasihi seseorang kerana Allah dan membenci seseorang kerana Allah, dan memberi pertolongan sesiapa yang memberi wala' kepada sesiapa yang mentaati Allah, iaitu bagi bantuan, bagi sentiasa bersama dengan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga menentang, iaitu menjadikan musuh kepada sesiapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan berlepas diri daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang berbuat sedemikian, maka sesungguhnya dia telah mengikhlaskan dirinya ataupun menyucikan, membersihkan dirinya daripada apa yang mengotorkannya, daripada perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang tak elok. Dan dia menginginkan kebaikan li rabbihi. Maksud dia nak Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia. Iltizam seseorang Muslim terhadap semua perkara ini dalam percakapan dan perbuatannya akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri di dunia dan akhirat. Maknanya bila satu orang dia buat perkara-perkara ni, maka sebenarnya dia menginginkan kebaikan untuk diri dia. Dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Bila an-nasihatu lillah, maknanya ialah dia buat segala apa yang Allah Ta'ala kehendaki, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala tak suka, buat sesuatu semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka segala perkara tersebut apabila dia buat, sebenarnya dia menginginkan kebaikan untuk diri dia. Maka bila kata menginginkan kebaikan untuk orang yang al-mansuh tadi, orang yang diberi nasihat, termasuklah sebenarnya diri kita sendiri. Mana bila kita buat satu perkara tadi, manfaat daripada setiap amalan yang kita buat, manfaat daripada setiap perkara, ini iman kita, i'tiqad kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ianya akan memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tak sedikit pun berhajat kepada an-nasihah daripada siapa pun. Allah Ta'ala tak perlukan nasihat sesiapa.
Allah Ta'ala tak perlukan nasihat sesiapa. Yang perlukan nasihat adalah kita ni, makhluk, manusia. Kita yang perlu kepada nasihat. Maka diri kita lah, mana kita an-nasihatu lillah ni maksud dia mengingin kebaikan daripada Allah Ta'ala untuk diri kita. Itu makna an-nasihatu lillah. Dan daripada perkara yang boleh dijadikan sebagai panduan daripada firman Allah Subhanahu wa taala mengenai hadis ini, seperti mana Allah Taala berfirman, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak menjadi satu dosa ke atas orang-orang yang lemah dan juga ke atas orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang tidak mendapati apa yang dia hendak infakkan. Sesuatu kesusahan, sesuatu dosa pun, mana takkan berdosa, iza nasahu lillah, apabila dia beriman kepada Allah, dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana rasulnya. Mana dia nak buat satu amalan kebaikan, ada keinginan untuk buat kebaikan tapi dia sakit ataupun dia lemah, tak. Dia nak infakkan harta tapi dia tak mampu. Maka dia hanya yakin dia boleh buat yang dia boleh buat, ketaatan kepada Allah, yakin yang betul pada Allah, amalan yang dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang biasa yang lain, solat, puasa, zakat dan sebagainya, dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kat sini wa ma'nan nushu lillahi wa li rasulihi al-ikhlasul qawli wal fi'l. Mana setiap ucapan dan perbuatannya adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup untuk Allah Taala terima dia. Walaupun dia tak mampu untuk infakkan harta, walaupun tak mampu untuk buat amal kerana sakit, ataupun tak mampu untuk pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kerana di kalangan orang-orang yang lemah. Maka Allah Taala memadai dengan satu orang tadi, dia benar-benar beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup untuk dia. Qala al-Qurtubi rahmatullahi alaih mengenai tafsir ayat tadi. Ulama berkata, an-nasihatu lillah ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyyati. Menulingkan i'tiqad, keyakinan pada keesaan Allah Taala dan menyifatkan Allah Taala dengan sifat-sifat uluhiyah dan menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan dan menginginkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka dan juga menjauhi daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci. Itu maksud an-nashu, maksud an-nushu lillah, atau maksud an-nasihah itu. Itu maksud dia. Kemudian perkara yang kedua yang diberitahu dalam hadis ialah wali kitabihi. Wali kitabihi. Amman nasihatu li kitabillahi ta'ala fal imanu bi annahu kalamullah wa tanziluhu. Adapun nasihat kepada kitab Allah, nasihat untuk kitabullah, makna dia ialah beriman dengan bahawasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan juga Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tak ada seorang pun di kalangan makhluk, tidak ada satu pun dalam kalamullah tadi ialah kalamun nas. La yushabbihu syai'un min kalamin nas. Apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun daripada kalam manusia. La yaqdiru ala mislahu. La yaqdiru
ala mislihi ahadun minal khalqi. Dan satu orang pun tak mampu untuk tulis apa yang Allah yang ada dalam Quran. Maksudnya nak tulis yang sebanding dengan Quran tak ada. Tak ada satu orang pun yang mampu untuk tulis sesuatu kitab yang sebanding dengan Quran. Dan juga termasuk juga dalam makna an-nasihatu li kitabillah ialah menta'zimkan kitab Allah. Iaitu mengagungkan kitab Allah. Wa tilawatuhu, dan juga membacanya, mentilawahkannya, membaca kitab Allah tadi haqqa tilawati, sebagaimana hak sepatutnya ia dibaca. Dan juga makna an-nasihah juga ialah dia membaca Quran dengan cara yang betul. Mengelokkan pembacaan Al-Quran. Wal khusyu'u indaha, dan khusyuk ketika mana membacanya. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, iaitu menulis, iaitu apa? Dia membaca huruf-hurufnya dengan betul. Maknanya dalam pembacaan Al-Quran, dia ambil kira, dia tak tinggal huruf pun dalam pembacaannya. Dan juga beriman bahawa Al-Quran adalah penutup dan menjadi saksi bagi semua kitab-kitab samawi. Dan ia merupakan kalamullah yang penuh dengan mukjizat, yang mana ianya dijaga dalam dada dan dalam bentuk tulisan. Dijaga dalam dada seperti mana yang dilakukan oleh huffaz yang menghafal Quran. Dan juga dijaga dalam bentuk tulisan, yakni dalam mushaf-mushaf, daripada sebarang penyelewengan. Maksudnya kalau kitab-kitab yang samawi yang lain, maka banyak berlaku penyelewengan dalam lafaz-lafaz kitab-kitab lama. Seperti mana dalam Taurat ada berlakunya penyelewengan. Dalam Zabur adanya berlaku penyelewengan. Dalam Injil berlakunya penyelewengan. Tapi dalam Al-Quran, kalau ada orang nak seleweng Quran, tetap juga boleh dikesan. Sebab apa? Sebab adanya hafiz-hafiz Al-Quran. Sebab adanya cetakan-cetakan Al-Quran yang disahkan. Maka segala penyelewengan yang berlaku dalam Quran boleh dikesan. Mana tak ada siapa pun yang boleh buat, yang boleh seleweng tanpa dikesan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menjamin daripada berlakunya sebarang bentuk penyelewengan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara dan menjaganya. Sebab apa? Allah Ta'ala dah janji dah dalam Quran. Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam Quran yang mana Al-Quran ini memang Allah Ta'ala jaga. Tak boleh. Ada orang nak seleweng pun tak boleh juga. Tetap tak dapat. Mana boleh dikesan. Jadi, sebab apa? Allah Ta'ala sendiri yang jaga Quran tersebut. Jadi maksud an-nasihah Muslim untuk kitab Allah ialah an-nasihah Muslim untuk kitab Allah ialah yang pertama tadi dah beritahu dah, membaca dan menghafal. Baca Quran dan hafal Quran. Itu maksudnya an-nasihah li kitabillah. Kerana apa? Membaca dan menghafal. Kerana membaca Al-Quran boleh menghasilkan pengetahuan, menambahkan kebersihan jiwa, dan juga menambahkan keharmonian perasaan dan juga taqwa. Dengan membaca Al-Quran juga, ganjaran dan kebaikan yang besar akan ditulis pada catatan amalannya dan akan menjadi syafaah untuknya pada hari penantian. Yang ini pada hari akhirat kelak. Yang mana, bila mana satu orang yang mendengar Al-Quran, dia pun
akan dapat kesan daripada pembacaan Al-Quran tersebut. Jadi an-nasihah li kitabillah, itulah maknanya. Itu yang pertamanya baca dan hafal. Maknanya baca Al-Quran bersama dengan terjemahan dia lah. Kalau kita nak memahami, nak dapat pengetahuan daripada Al-Quran, satunya kita kena baca dan kita boleh baca terjemah dia. Dan untuk memahami yang dengan lebih mendalam, kita perlu belajar tafsir. Perlu belajar tafsir, barulah kita akan dapat banyak rahsia-rahsia daripada Al-Quran. Dan juga bila kita baca Quran, dia akan bersihkan jiwa kita daripada segala kekotoran-kekotoran. Dia akan mengelokkan perasaan kita dan juga menambah takwa. Dengan baca Quran yang dengan banyak, maka akan menambah takwa. Dengan membaca Al-Quran juga, ganjaran dengan kebaikan yang besar akan ditulis pada catatan amalannya. Maknanya kalau kita lagi banyak baca Quran, lagi banyaklah kebaikan kita akan ditulis. Sebagaimana dalam satu hadis. Dan satu hadis tu yang memberitahu tentang apa? Tentang alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Yang mana dalam hadis tu memberitahu apa? Siapa man jaa bil hasanati falahu asyru, dalam mengenai ayat Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang bawa satu kebaikan, maka dia akan membawa 10 kali ganda seumpamanya bersama dengan dia. Maknanya membaca satu huruf akan mendapat 10 hasanah. Jadi kalau baca 3 huruf, 30 hasanah. Tapi kalau kita dalam hadis tu juga, kalau dikata kalau kita tengok alif lam mim itu dari sudut permulaan surah Al-Fil. Mana kita alam. Ada alif, lam dan mim. Alam. Alam tarakayan. Alam. Kalau alif lam mim itu merujuk kepada surah Al-Fil, maka membaca 3 huruf tu adalah 30 pahala je lah. Tapi kalau kita merujuk alif lam mim itu, kalau ditulis secara sempurna, merujuk kepada surah Al-Baqarah, alif. Maksudnya alif lam fa, lam alif mim, nun waw nun. Mim. Alif lam mim, mim ya mim. Lam alif mim, mim ya mim. Alif lam mim, kan? Maka dia akan lagi banyak lah. Alif kat situ ada 3 huruf. Mana kat sini 30 pahala. Lam ada 3 huruf. Alam, alif, mim. Ada 3 huruf, maka 30 pahala. Juga mim ada 3 huruf. Mim ya mim. Ada 30 pahala. Maka dia akan jadi membaca alif lam mim surah Al-Baqarah akan jadi berapa? Akan jadi 90 pahala. Ini antara syarahan-syarahan hadis lah yang nak bagi tahu apa? Setiap bacaan Al-Quran tadi akan ada pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ianya termasuk dalam an-nasihatu di kitabillah. Dan juga baca Quran juga akan menyebabkan dapatnya syafaat pada hari akhirat. Akan dapat syafaat pada hari akhirat. Yang mana Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Hendaklah kamu membaca Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang, yakni Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebagai syafaat kepada pembacanya. Maknanya orang yang banyak baca Quran akan dapat syafaat Quran. Itu kalau baca. Kata, adapun menghafal kitab Allah di dada, ia dapat memakmurkan hati dengan cahaya daripada kitab Allah. Sebab tu paling kurang kita kena usaha juga untuk hafal. Hafal. Walaupun kita hafal surah-surah yang pendek, kita juga hafal dan kita jaga hafalan tersebut. Maka kita kena usahalah untuk hafal Quran. Maka apa? Dengan hafal Quran, kita akan dapat cahaya. Cahaya daripada kitab Allah.
dan memperolehi kemuliaan yang selayaknya yang dimiliki oleh seorang Muslim. Dengan itu dia akan mendapat kemuliaan di kalangan manusia di dunia dan memperolehi kedudukan yang tinggi di akhirat kelak berdasarkan kepada kadar hafalannya terhadap Al-Quran. Sebagaimana Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Kat sini hadis ni sebahagian besarnya merujuk kepada hafiz Al-Quran. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan majulah, naiklah, serta bacalah dengan tartil, naiklah ke tingkat demi tingkat dalam syurga, dan bacalah secara tartil seperti mana kamu membacanya di dunia, maka tempat terakhir kamu ialah pada ayat yang terakhir yang kamu baca. Maksudnya kalau dia baca 30 juzuk, kalau dia baca keseluruhan Al-Quran, maka dia punya darjat dia di akhirat dalam syurga ialah tempat yang tinggi, paling tinggi, paling tinggi. Maknanya kalau dia hafal kuranglah, maknanya dia martabat dia pada ayat terakhir yang kamu baca. Okay. Dan cukup sekadar itu kot untuk petang ni. Kita sambung masih lagi dalam An-Nasihah li Kitabillah. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Ada nak buka soalan, mungkin 1-2 soalan? Boleh insya-Allah. Okey, kalau kita tutuplah kuliah kita pada petang ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah kuliah asar kita selesai sudah. Syukran jazilan kepada Al-Fadil Imam Farid Sya'ri dengan syarah hadis 40. Imam Nawawi hadis yang ke-7, iaitu agama itu nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, untuk pemerintah Islam, orang Islam keseluruhannya, dan kita beriman dengan semua perkara yang beramal dan beramal berpandu kepada tujuan sebenar. Jadi hadis juga menerangkan nasihat orang yang berhubungan dengan kepercayaan, hubungan antara sama pemeluknya dalam perkara yang berlainan dan kebaikan berserta dengan Islam. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadil Imam Farid Sya'ri. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemah Nur Iman. Terima kasih kepada para sahabat jannah pencipta ilmu kerana Allah pilih kita pada petang ini berada di kuliah asar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan oleh Imam Farid tadi menghilangkan kejahilan kita dalam menuntut ilmu. Kita mendengar kalamullah, kalamur Rasul untuk lembutkan hati kita pada petang ini. Mudah-mudahan juga memberi manfaat. Kita terus beriman kepada Allah, ketaatan pada Rasul dan memimpin kita ke jalan yang diredai Allah. Seterusnya pada malam ini kuliah bersama Yang Ahmad Arif, Dato' Abbas Nordin, Tauhid dan Major Muhammad Naim pada pukul 9.15 tadabbur surah pilihan. Jadi sebagai penutup kuliah dipersilakan Al-Fadil Imam Farid untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustaz dan tim GNI.
Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam Fi dalam amanillah, khidmat Ustaz. Ustaz. Oh, Sihat Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz malam tadi masjid buat mesyuarat. Malam tadi tak ada. Oh, bukan pemilihan Ustaz malam tadi. Belum lagi. Belum. Oh, ingat malam Pemilihan. tadi. Pemilihan 1 Oktober. Oh, 1 Oktober. Nampak lagi. Okay, saya mohon undur diri dulu. Baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sana kenapa tak sembang dengan Ustaz? Sudah je tu. Saya minta maaf lah ni. Ya. Ya, nervous. Mas, minta maaf. Bercakap. Saya minta maaf bila tengah siap nak pergi JB. Tu baru habis-habis tutup. Oi, enjoy Kak Cikgu Nur. Enjoy fi amanillah. Syok Cikgu. Tadi siapa buka majlis? Kak Saya Sana ke lah. cikgu? Saya lah buka. Saya buka, saya Terlambat. tutup. Tu yang kena tunggu habis-habis. Kesian. Terlambat masuk. Tak ada siapa pun. enjoy pun Kak Ros je. terpaksa. Kak Ros buka-buka tadi. Lepas tu saya je. Kesian cikgu. Tengok dah 5:30 cikgu. Nampak Sorry. Hasanah masuk terus bubuh Hasanah jadi ni meeting host. Kenapa cikgu tak suruh Kak Hasanah ni tutup majlis? Ndak ada baca tu. Kalau ada tadi ndak baca. Dapat Cikgu Nur yang kena pilih. Masya Allah. Allah pilih. Betul. Dalam santai-santai cuti pun berkhidmat demi Islam. Cikgu pergi JB ada apa jalan-jalan? Tu lihat laut. Pergi jalan-jalan. Tadi pergi Tanjung Sedili. Dah balik Dekat dah? Kota Tinggi. Tanjung Sedili dah balik ke? Balik dah tu sampai Johor je tadi. Balik rumah Oh. sembahyang. Oh. Pergi JB makan-makan. Shopping. Makan-makan. Best tu. Pergi outlet lagi. Kan pergi outlet kali lagi. Pergi outlet lah tu. Outlet tak pergi dah. Outlet dia jalan lain nak balik ke KL. Ini nak pergi ke JB dia ke JB atas lahir. Lebih kurang 40 minit lah. Oh, Masya Allah. Lihat Jalan kebesaran cikgu Allah. jangan tak jalan. Cikgu tak singgah sekolah cikgu ke nak balik nanti? Nak balik KL? Hari tu sekali dia sebab dia jalan lain kan, jalan Yelah. lama. Dia kena keluar highway. Biasa dulu lalu sekali. Lalu kata tunjuk kat anak ni sekolah mak ngajar dulu. Nanti saya balik kampung saya ambil video sekolah cikgu. Sekolah cikgu sekarang. Dulu sekolah tu saya masuk tu baru tahun yang kedua. Baru buka. Baru budak Dah ada besar cikgu. baru form 1 dengan form 2 berada masa tu. Sekarang dah ada form 6. Tapi seronok di situ, boleh pergi kampung-kampung naik basikal dengan budak cari nenas. Oh, syok. Pisang tanduk. Oh, Best kan Masya cikgu? Allah. Kalau duduk kampung macam tu. Pergi makan nasi
nasi berkat, nasi ambang. Nasi ambang. Kat kampung tu kan, basuh tangan pun kan ambil nenas je untuk cuci lepas makan. Dia orang potong-potong nenas kan, Mas kan? Memang Ya. suka nanas kah? Memang Dan plantation dia nanas. untuk ni, kita macam buang minyak-minyak lepas kita makan tu dia potong kecil-kecil untuk kita ramas-ramas tangan. Oh, jadi lemon. Baik. Macam lemon. Banyak nenas kat sana. Oh. Kampung situ memang ni nenas. Nda Hasil banyak orang ladang dia kira nenas. nda Banyak banyak orang kena COVID. tanam. Sis Mas, nda banyak kena COVID tu. Pasal sini Yelah, masa betul COVID kan? nanas habis lah di supermarket. Cina Hmm. suka beli untuk COVID. Saya kalau balik kampung kat sana kan, saya tengok nenas dekat tepi-tepi rumah tak termakan. Masak macam tu je kat pokok. Dia orang kalau Tapi- dia orang yang besar-besar je jual kan. Yang kecil-kecil tu dia orang tak jual. Jadi dekat Oh. pokok je lah. Tapi dari Thailand sekarang ada kan yang kecil manis tu? Ha, dia banyak Apa namanya jenis. tu? Sekarang Hmm. kan nenas apa dah. Macam-macam jenis. Hal di Brunei kena jual. Kami kan maghrib sama saya ada kelas turat jam 7 sama Sis Roha. InsyaAllah. Brunei nak maghrib dah ni. Oh, sama kan jalan ke itu tempat kelas. Pukul Kelas 7 pergi inilah. 7 sampai Online 9. ke pergi ni? Kelas berdepan di Oh. itu. Kami start sudah kan? Tiap-tiap Oh. sepatutnya hari Rabu dan Sabtu. Tapi sekarang kena tukar Sabtu sama Isnin. Minggu depan Isnin. Oh. Yang turas. Sekarang kitab Bidayatul Hidayah. Oh. Hmm. Seronok. InsyaAllah. Dah boleh semuka. Seronok. Pasal ini yang kami belajar tu pernah pulang dengar isi-isinya. Tapi yang malam tu masa mula-mula 2 jam kan? 2 jam tu baru cover kitab sama first 2 pages satu saja. Dia ada istilah-istilah. Jadi yang menerangkan kenapa ulama tu Syekh Fatani ni kenapa dia buat buku tu. Diorang yang mensyarah tu kan kitab yang asal, kitab dari Arab, diorang mentranslate, diorang explain lagi. Interesting lah. Yang ni Bidayatul Hidayah pasal ini kan, pasal fardu ain, fiqh. Kita bagus. Ya, tak kebetulan Ustaz Abdul Rahman tu bagi tahu memang fardu ain ni wajib lah kita ni mesti selesai. Sekali kami tanya 6 tahun, kami sekolah agama kan 6 tahun dari darjah 1 sampai pukul apa tu tahun 6. 6 tahun tu dah cukup kan tu Ustaz? Indahnya dah cukup. Itu baru basic. Basic sepatutnya 6 tahun tu on fardu ain saja. Jangan campur-campur munakahat ke apa ke. Okay, mohon undur diri dulu ya. Okay, Assalamualaikum semua. Okey cikgu. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi cikgu. fi amanillah. Nanti nak semayang on the way nanti. Okay, Assalamualaikum. Antar Okay. gambar lagi. InsyaAllah. Kami cuci mata saja. Okay. Bang, saya Kalau keluar ikut dulu Sis Masa. okey kat sana. InsyaAllah. Okay. Terima kasih semua. Fi amanillah. Pangeran Mariam. Siti. Ada tu. Siapa Mana lagi? yang Pangeran Najah Maria Mata? Pangeran Mariam dengar saja. Ataupun dah nak maghrib. Siap-siap solat. Ada tu. Okey kat sana. Okay, okey. salam Roha. InsyaAllah jumpa dia sekarang. Okay, Ha. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Mah. Assalamualaikum Mas. Ya. Ada je. Salam. Duk dengar Mas duk borak. Senyap je. Pandai ya Kak Mah. Cikgu makan angin sedap kan? Jalan saja dia. Kak Ros pergi tadi kenduri Mas. Saya tak pergilah tadi. Mas tak Kak pergi. Ros pergi. Tak. Dia Kak Ros dah ada wakil. Bagi Kak Ros dia wakil. sekeluarga lah. Kak Mah, Kak Ros ajak tak nak?
Yalah. Yalah. Macam tak selesa mana. Tak sihat sangat tu. Asma kan. Oh. Dia macam semput lah. Macam tu lah. Maknanya kita kena pergi dengan keluarga kita lah. Macam tu lah. Kak Mam nanti hari Sabtu kerja. Hari Ahad dia cuti. Oh. Kalau hari Ahad boleh lah. Ajak dia pergi mana dia pergi aja. Sabtu kerja. Anak Kak Ma pandai bawa kereta ke tak? Pandai. Oh, okey lah. Boleh je. Kalau nak. Kalau macam nak pergi nak hantar pergi mak Kak Arus ke apa mak Kak Wan ke Boleh boleh. Dah cakap dengan Kak Ros ke belum? Tak lagi. Mas bagi tahu lebih kurang lah. Lepas tu Kak Mas telefon ke dia. Okey. Terima kasih Mas. Okey, jom kita keluar. Nak ngaji tak apalah dengan Kak Arus pun okey lah. Boleh. Okey je. Kak Arus kan hebat mengaji kan. Dia pandai Kak. Macam Kak Nur lah kan. Nanti kalau dah pandai, baru cari ustaz-ustaz lain yang lagi pandai. Kan, ni kita untuk mula-mula ni. Ustaz tu memang kita kena carilah kan. Ustaz Hakim boleh ke Mas? Boleh. Sebab kalau Ustaz Hakim tu lagi. Saya sebelum ni saya ngaji dengan Ustaz Hakim Kak Ma. Sebab kita nak cakap pun senang. Dia kan Kelantan. Senang. Boleh. Akak nak ngaji dengan Ustaz Hakim. Tengoklah macam mana. Tapi tak apalah dengan Kak Ros dulu kan. Okey lah Mas. Mas. Ustaz Hakim pun tak jauh sangat. Okey. Kak Mak keluar dulu Mas. Kita jumpa malam ni Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mak nak keluar ni. Okey, saya pun nak keluar. Tendang nanti.